Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khallikna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqaikil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kita mengecap nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita pada saat ini akan nikmat kesihatan dan kelapangan masa kita. Dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada tengah hari ini kita nak masuk satu tajuk, iaitu tentang larangan meminta perlindungan kepada jin. Larangan meminta perlindungan kepada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perihal jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki daripada kalangan jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Surah Al-Jin ayat yang ke-6. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, yakni ini adalah dalil yang menceritakan tentang adanya daripada kalangan manusia yang memohon dan meminta pertolongan kepada jin di atas dunia. Ini adalah dalil. Kalaulah orang kata hari ni ada ke orang yang minta pertolongan jin ni? Jawapan dia ada. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran? Dalam Quran surah Jin ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala sebut yang mana ada beberapa orang lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki daripada kalangan jin. Bahkan manusia ni bukan setakat sahaja mereka meminta pertolongan kepada bangsa jin. Sebaliknya mereka meminta pelbagai perkara daripada puak-puak jin. Okey, sebagai contoh, orang nak minta nombor ekor kena, pergi jumpa jin juga. Jumpa Tok Bomo, dia kata, "Tok, saya ni dah tekan nombor ni dah lama dah. Kalau ikut-ikutkan 5 tahun sekali pun tak pernah kena, Tok. Boleh tak bagi sekali saya nombor yang boleh kena?" dia kata. Kan? Tok tu pun buatlah kan upacara yang dinamakan ngangkung. Duduk, kemudian dia dapatlah nombor tu. Kan? Nombor yang dikeluarkan oleh jin, kemudian nombor tu dia pergi tekan. Dia tekan-tekan nombor tu, naik nombor, menang. Ni untung besar, dia kata. Untung besar, tetapi hukumnya haram. Ini adalah sebilangan kecil daripada golongan yang meminta pertolongan daripada jin. Selain daripada tu ada juga contoh yang lain, yang mana manusia ini meminta pertolongan kepada bangsa jin.
Sebagai contoh, mereka ni ada rumah, mereka minta pertolongan kepada bangsa jin supaya menjaga rumah mereka. Okay, bila dia nak keluar saja daripada rumah, dia nak pergi ke satu tempat yang jauh, dia minta jin supaya menjagakan rumah dia daripada berlaku segala perkara-perkara yang tidak diingini, seperti kebakaran, seperti dipecah masuk oleh pencuri dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang berlaku kepada manusia yang meminta pertolongan kepada bangsa jin. Ibnu Katsir berkata, maksudnya kami beranggapan bahawa kami mempunyai kelebihan di atas manusia, kerana ketika turun ke suatu lembah atau tempat yang menyeramkan atau yang sejenisnya, mereka meminta perlindungan kepada kami. Okay, Ibnu Katsir sebut, jin ni dia akan merasa dia ni ada kelebihan atas manusia. Bila ketika mana golongan manusia ni pergi meminta bantuan dan pertolongan daripada jin. Kita pergi jumpa Tok Bomo, minta bantuan daripada jin. Jin ni dia akan rasa dia ni lebih hebat daripada manusia. Dan jin ni dia akan rasa dia lebih kuat berbanding daripada manusia. Dan jin ni akan menyangkakan bahawa manusia itu lebih berminat untuk mendapatkan pertolongan daripada dia berbanding daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hukum dia apa? Hukum dia haram. Okey, haram kita meminta pertolongan. Larangan dekat sini membawa maksud haram kita meminta pertolongan. Daripada apa sudut sahaja kita meminta pertolongan kepada bangsa jin dan perlindungan, hukumnya adalah haram. Sebagai contoh saya ambil, kadang-kadang orang kita ni masuk ke hutan. Masuk ke hutan, dia nak pergi trekking, jungle trekking. Dia naik panjat bukit sikit, masuk hutan kok tu kok ni. Kemudian sebelum nak masuk tu, dah nampak macam nak tebal sikit hutan, dia pun kata, Tok, cucu minta izin, cucu tumpang lalu, dia kata. Tak. Jadi tolonglah jangan buat apa-apa, cucu nak tumpang lalu ni. Dia minta tok tu, tok dengan siapa? Tok tu tok mana yang dia minta? Kan? Kadang-kadang tu nak kencing dalam hutan. Tok, cucu tumpang kencing, dia kata. Cucu tumpang kencing. Dia minta tok tu dekat siapa tok tu? Tok tu adalah jin. Yang dia minta tu dia takut. Dia takut dia kencing salah tempat, balik sekejap lagi jadi besar lah. Kan? Dia takut dia kencing ni tempat apa? Tempat yang duduk pada jin, dia takut dia balik sekejap lagi meracau anak dan bini kena serangan dan sebagainya. Dia takut. Jadi apabila berlaku sebelum dia melakukan sesuatu pada tempat tu, jadi dia akan meminta perlindungan daripada jin. Apa hukum dia? Haram. Haram kita meminta pertolongan kepada jin. Kerana apabila kita meminta pertolongan selain daripada Allah pada waktu dan ketika itu, iktiqad kita sudah meletakkan ada perkara lain yang lebih hebat yang dapat membantu manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan daripada manusia pun kita tak boleh bergantung harap. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan sesuatu perkara atas perkara yang lain yang mana kita boleh bergantung harap kepada manusia, tak boleh. Sebab kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja tempat kita bergantung harap. Kita nak dapatkan rezeki, kan, kita nak naik pangkat, kita duk bergantung harap kepada majikan bos kita. Duk pergi jumpa bos, agak-agak tahun ni saya ada tak kesempatan boleh naik pangkat? Dia tanya dekat bos dia. Dia kata kalau awak buat kerja baik-baik, okay, saya boleh naikkan awak ke pangkat yang kita ada. Jadi dia pun buat kerja baik-baik. Dia buat kerja tu semata-mata kerana nak naik pangkat. Sebab kerana apa? Bos dia yang boleh bagi dia naik pangkat. Salah tanggapan. Ada waktu ketika mana kita ni buat penilaian, kan? Di sini pun biasa ada, kan? Dibuat penilaian. Nak sampai ke satu peringkat, ada kita kena buat penilaian. Penilaian kita nak tengok kerja kita ni elok tak elok, dinilai kerja kita. Pada waktu tu berapa ramai yang buat kerja elok? Kan, dia buat kerja elok waktu tu, dia tunjuk dekat bos yang ni kadang-kadang sampai overtime, balik malam dan sebagainya. Tetapi pada ketika itu dia tak sedar bahawa sesungguhnya yang memberi rezeki kepada dia adalah Allah.
Yang memberi rezeki kepada dia adalah Allah, bukannya manusia, bukannya bos dia. Yang berdapat bagi naik pangkat bukan bos dia. Yang bagi naik pangkat tu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui siapa? Melalui bos tu tadi. Allah menggerakkan hati untuk siapa yang dapat naik pangkat. Yang kadang-kadang sampai ke malam tu kerja tu kan, selama 1 bulan, last kali tengok-tengok tak dapat naik juga pangkat. Waktu tu kita mula menyalahkan pula manusia. Bila ketika mana suatu benda tak terjadi, ni manusia. Dia pergi jumpa dengan Tok Bomoh, minta perlindungan, minta pertolongan kepada bangsa jin, kemudian tak jadi. Apa? Dia patah balik jumpa, dia kata, Tok, apa pasal tak jadi? Dia kata, saya dah buat, tak jadi apa-apa pun. Betul tak? Dia nak sihir satu orang, kemudian dia pergi jumpa, dia minta pertolongan kepada bangsa jin untuk pergi menyihir seorang kawan dia. Kemudian dia sampai di pejabat, dia dah buat dah upacara tu. Dia tabur sikit tanah dekat kawasan meja kawan tu. Kan? Jadi Tok tu kata, kalaulah sekiranya dia langkah tanah ni, dia akan kena sihir yang kita buat ni. Dia pun buat. Kawan tu pun dah langkah. Elok 1 hari makan semua tak kena apa. Kan? Balik tak ada demam, tak ada sakit. 1 bulan dah tengok. Pergi jumpa balik dekat Tok. Apa pasal tak jadi Tok? Saya dah buat semua, Tok cakap. Sekali Tok tu kata, engkau baca tak apa yang aku suruh baca? Oh, baca tu saya tak baca lah Tok. Kan? Saya pergi tabur lah. Kenapa kau tak baca? Lepas tu aku suruh tabur pukul berapa yang kau tabur? Kau cakap kat aku, pukul apa kau tabur? Aku dah cakap kan, engkau kena pergi tabur pukul 12 tengah malam. Dia kata, Tok, 12 tengah malam tak boleh masuk. Saya datang awal lah sikit. Lepas subuh saya dah sampai, dia kata. Lepas subuh tu saya buat, orang tak ada lagi. Takkan tak jadi Tok? Tak jadi. Tak jadi, Tok tu kata. Jadi sepanjang kita meminta perlindungan dan pertolongan kepada bangsa jin, apa yang kita dapat? Sia-sia. Kita tidak mendapatkan apa-apa, sia-sia, hanyalah penipuan yang kita dapat. Jin ni banyak duk tipu kita ya. Kan tipu. Tok tu kata macam ni lah. Tak apa, Tok akan buat kali kedua yang lebih kuat daripada yang pertama. Tapi bayaran dia pun lebih sikit daripada yang pertama. Tengok. Kita hanya ditipu oleh jin. Jin menggunakan manusia untuk meraih apa? Iaitu yang dinamakan akidah yang salah daripada sisi agama terhadap diri manusia itu. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada zaman jahiliah, mereka meminta perlindungan kepada penguasa dari kalangan jin tempat itu supaya tidak berbuat jahat kepada mereka. Ini biasa terjadi kepada bangsa Arab suatu ketika dahulu, yang mana mereka ni meminta perlindungan atas satu tempat. Sebagai contoh, mereka turun ke laut. Apa-apa berlaku di laut, mereka minta perlindungan kepada jin yang menjaga laut. Apabila mereka masuk ke hutan, mereka meminta kepada jin agar sesuatu tidak berlaku kepada mereka sepanjang mereka berada di hutan. Sepanjang mereka bermusafir, mereka akan meminta kepada jin. Hanya semata-mata kerana apa? Untuk menjadikan apa yang mereka lakukan pada ketika itu dan saat itu menjadi kenyataan. Jadi perkara ni sudah dibuat pada zaman jahiliah dahulu. Kita kalau buat hari ni, kita balik ke zaman jahiliah. Berapa ramai hari ni yang buat benda ni? Yang mereka meminta pertolongan kepada bangsa jin. Sebagai contoh saya ambil. Ini yang berlaku kepada seorang pesakit saya. Dia minta pertolongan kepada bangsa jin. Okey. Tok dia mengamalkan satu ilmu, yang mana ilmu itu meminta kepada bangsa jin supaya diberikan kecantikan. Beri cantik. Dia minta dekat jin, dia ada satu upacara. Jadi dia ni nampak cantik. Walaupun dia dah nampak tua, muka dia tu nampak still cantik. Jadi lepas daripada anak dia tu tak buat. Dia buat generasi yang seterusnya tu adalah cucu. Yang cerita dekat saya ni adalah mak budak tu. Dia kata, Ustaz, mak saya ni bawa anak saya, cucu dia lah, perempuan, anak saya. Kemudian dipakaikan semua ni pakaian seumpama seorang tuan puteri. Dia pakai baju kebaya, duduk atas rambut tu saya tak tahu nama apa lah. Kan?
Duduk atas rambut tu nampak macam seorang tuan puteri. Cantik dipakaikan. Barang kemas semua. Dan barang kemas ni pun barang kemas lama, bukan barang kemas sekarang ni. Okey, barang kemas rantai yang semua macam orang dulu-dulu pakai. Dipakaikan kepada cucu dia tadi. Lalu dibuat satu upacara. Upacara memanggil jin. Dia cerita dekat saya, anak dia kata. Dia kata, Ustaz, lepas tu mak saya panggil jin tu, kemudian dibuat upacara untuk meminta pertolongan kepada jin agar diturunkan ilmu kecantikan kepada anak saya ni, iaitu cucu dia lah. Jadi diperturunkan ilmu tu. Bila diperturunkan ilmu tu, lalu dia ni akan tetap nampak cantik. Pergi mana-mana pun orang tengok cantik. Sampai kadang-kadang orang heran, cantik sungguh dia ni. Tu. Ni ilmu yang mana diminta daripada bangsa jin. Selain daripada tu, orang kita ni duk minta apa? Minta ilmu kebal. Ni banyaklah. Dia pergi jumpa seseorang dan lalu diminta kepada bangsa jin agar dikurniakan kepada mereka ni ilmu kebal. Okey. Dia bertempur dengan sesiapa pun kebal. Okey, letak parang belakang badan pun kebal. Kena tetak pun tak jadi apa, kebal. Ada satu orang pernah bertanya kepada saya. Dia tanya saya, Ustaz, apakah hukum? Dia tanya kat saya nak menyertai satu ilmu persilatan ni. Okey, ada satu nama, kalau saya sebut sekali lagi viral pula, saya tak nak sebut. Bahaya sebut-sebut orang viral ni macam-macam. Lagi jadi bahan nak hentam pula. Banyak orang yang join, dia pergi ambil. Ada satu ilmu persilatan ni. Okey, dia ambil satu barang, diletakkan dekat tangan atau mana-mana tubuh badan. Okey, bila benda tu dalam lebih kurang daripada 5 minit, benda tu akan hilang daripada pandangan dan masuk ke dalam tubuh badan. Masuk dalam tubuh badan. Okey, dia ni saya ambil terus lah, saya cerita. Senang orang kata nampak, faham tak faham kan? Okey, dia ambil apa? Dia ambil besi. Dia ambil besi, dia letak dekat atas tangan ni. Dia letak atas tangan ni, kemudian diduduk dalam satu upacara ni. Dalam kurang daripada 5 minit, besi tu akan hilang. Kita tak akan nampak. Besi tu duduk mana? Dalam badan. Kadang-kadang dia ambil besi tu letak kat belakang badan. Dia letak belakang badan, panjang tu dia letak. Sekejap lagi, kurang daripada 5 minit, besi tu akan hilang. Dan besi tu duduk mana? Dalam badan. Jadi bila lepas daripada upacara tu, dia pun pergi mana-mana, orang ketuk dia ni pun tak jadi apa. Sebab badan ni macam besi. Ketuk, pukul, tak ada apa. Macam pukul besi, tak ada apa, dia tak sakit. Sebaliknya orang yang sakit. Orang pukul dia, orang yang sakit. Sebab apa? Dia besi. Ini sebahagian daripada ilmu yang dinamakan ilmu kita meminta daripada bangsa jin untuk menjadikan kita kebal. Selain daripada tu, ilmu apa lagi? Kecantikan, perbomohan selalu. Perbomohan ni selalu. Yang mana bomoh ni dia sentiasa akan minta tolong kepada bangsa jin. Minta tolong kepada bangsa jin. Dengan syarat apa? Hanya diberi makan sahaja kepada mereka. Diberi makan. Beri makan, kemudian jin ni akan buat kerja. Buat kerja. Sebagai contoh, kita pernah mendengar tentang kisah tuyul. Ada orang bela tuyul. Bela tuyul, kemudian tuyul ni pergi curi. Pergi curi rumah orang lah. Pecah masuk rumah orang, hilang. Banyak kes yang datang jumpa saya pun, Ustaz, kawasan kejiranan rumah saya ni ada tuyul. Banyak dah rumah hilang barang, dia kata. Dan ada daripada kalangan jiran tetangga kami ni terserempak, memang jumpa. Waktu malam dia pecah masuk. Saiz dia kecil, Ustaz. Jalan masuk, sekejap hilang. Esok cek-cek dalam barang, memang dah hilang dah. Hilang. Sebab apa? Dia ni pun cerdik. Sebab apa? Tuyul ni dia akan cari tempat kita simpan duit. Kita biasa simpan duit dalam wallet. Dia pergi masuk, buka dalam wallet kita, dia ambil duit, bawa lari. Jadi macam mana kita nak rawat, nak mengelakkan daripada terkena tuyul ni? Ambil kacang hijau. Kacang hijau. Orang kata, Ustaz, Tok Bomoh pakai kacang hijau. Ni ilmu. Kacang hijau, sebab apa kacang hijau?
Sebab toyol ni dia suka main kacang hijau. Toyol ni dia suka main kacang hijau. Jadi cara dia macam mana? Ambil kacang hijau, kemudian diruqyahkan kacang hijau tu. Kita tak baca mantra, kita baca ruqyah pada kacang hijau. Lalu kita baca ruqyahkan pada kacang hijau, lalu diletakkan di hadapan rumah. Ni kalau jadi musim, jangan duk letak saja nak pergi letak. Jangan. Okey, apabila kita dengar ada kes, okey, boleh try waktu ni. Letakkan kacang hijau tu. Insya-Allah, izin Allah Taala takkan toyol ni tak masuk. Sebab apa? Dia suka main kacang hijau. Sampai depan rumah dia main kacang hijau, dia pun terlupa. Ni biasalah orang sebut terlupa dia. Patah balik rumah tuan, saya terlupa tadi nak suruh buat apa tadi. So picuri dia, Allah terlupa pula. Dia patah balik pergi, kacang hijau dia main lagi, terlupa. Last sekali tak jadi buat lah kerja tu. Okey, ni ilmu sahaja. Okey, jadi tak jadi atas izin Allah Taala. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh cuba kaedah tu. Okey, cuba kaedah tu. Dan kita biasa guna kaedah tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kita kena baca ruqyah. Jangan duk baca benda-benda lain. Okey, sebab ada sebahagian daripada rawatan yang tidak patuh syariah. Mereka pun menggunakan kacang hijau sebagai salah satu daripada cara untuk menghalang toyol. Tetapi mereka membacakan mantra-mantra kepada kacang hijau tu tadi. Kita tak buat macam tu. Kita buat guna apa? Kita bacakan ruqyah kepada kacang hijau tu tadi. Okey, baik. Sebagaimana halnya ketika salah seorang daripada mereka memasuki negeri musuhnya dengan pengawalan yang ketat daripada para tenteranya. Tatkala jin melihat manusia meminta perlindungan kepada mereka, disebabkan perasaan takut, jin-jin tersebut membuatkan mereka berasa semakin takut, segan, ngeri dan was-was. Manusia yang pergi minta bantuan dan pertolongan jin ni, asbabkan apa? Mereka takut. Mereka takut mereka kehilangan harta benda. Mereka takut mereka kehilangan jawatan. Ada juga orang yang pergi meminta pertolongan kepada bangsa jin hanya semata-mata kerana apa? Jawatan. Dia pergi jumpa jin ni. Okey, dia pergi jumpa Tok Bomo. Tok, saya nak minta satu ilmu, Tok boleh tolong saya tak? Mintalah daripada jin ni supaya saya ni apabila bercakap semua orang tunduk. Ilmu ni ada juga. Okey, apabila saya bercakap, saya nak semua orang tunduk pada saya. Jadi kebiasaannya dia ni mula nak satu jawatan. Dia duduk di peringkat yang atas, peringkat tertinggi, dia antara orang yang membuat polisi dan sebagainya. Lalu dia nak orang ni tunduk pada dia. Dia mengamalkan ilmu ni dengan semata-mata untuk menundukkan seseorang. Jadi bila dia bercakap saja, semua orang kata baguslah dia ni. Bagus. Memang bagus. Dia ni orang yang hebat. Bila dia bercakap tu semua orang dengar dan orang rasa takjub dengan apa yang dia cakap. Ni bahaya. Sebab apa? Ada orang yang mengambil ilmu untuk menundukkan orang semata-mata kerana jawatan. Ada juga orang yang mengambil dan meminta pertolongan kepada bangsa jin hanya sebab kerana apa? Bukan setakat dia nak kekalkan jawatan yang dia ada, tetapi kerana seseorang itu nak menundukkan seseorang dengan ilmu pengasih. Selalunya benda ni berlaku kepada suami isteri lah. Okey, suami tundukkan isteri. Okey, ni kebanyakan orang dia pergi jumpa satu orang pengamal yang salah, yakni Tok Bomo, lalu diberikan kepadanya minyak pengasih. Minyak pengasih selalunya minyak dagu lah. Minyak dagu yang dijadikan sebagai minyak pengasih. Okey, minyak dagu ni dia kena pergi bakar dagu mayat. Cara nak mendapatkan minyak dagu ni, kebiasaannya dia orang akan pergi dekat perkuburan, dia orang akan gali kubur. Dia orang gali kubur mayat si mati, kemudian dibakarkan dagu mayat. Dibakarkan dagu mayat ni, lalu dia jadi macam berminyak. Menitik air tu lalu ditadah. Yang tu yang dijadikan sebagai minyak dagu. Ni yang banyak orang buat.
Okey, banyak orang yang buat, dia pergi minta tolong dengan tok berumah lalu dibuat benda ni. Hukum dia berdosa besar. Hukum dia berdosa besar. Okey, minyak dagu. Saya pernah berjumpa dengan satu orang pesakit saya yang dia ni terkena minyak pengasih ni daripada suami dia. Suami ni satu orang yang bekerja di sektor yang cukup lumayan gajinya. Okey, selalu outstation. Dia ni isteri kedua. Dia ni isteri kedua. Datang jumpa saya, dia kata dia ni kena buat dengan suami. Saya kata macam mana akak boleh tahu yang akak ni kena buat dengan suami? Dia pun cerita. Dia kata sejak saya kahwin ni ustaz, saya ni selalu ikut telunjuk dia. Yang paling saya pelik tu adalah benda salah yang dia buat, saya redha saja apa yang dia buat. Benda salah dia buat, sepatutnya saya tak setuju, saya tak redha dengan benda tu. Tapi saya redha dan saya setuju. Dan saya tak kata apa-apa pun dengan apa yang dia buat. Sebagai contoh saya bagi ustaz. Waktu ketika mana bulan puasa, dia kata. Ada satu hari tu bulan puasa, dia kata, suami saya ni bekerja. Dia balik tengah hari tu ke rumah, dia suruh saya masak, dia kata. Dia suruh saya masak. Sedangkan saya tahu bulan tu bulan Ramadan, bulan puasa. Dan dia sedang berpuasa. Jadi dia minta saya masak. Dan saya masak untuk dia ustaz. Saya tak tahu kenapa saya pergi masak. Saya pun masak-masak, saya hidang atas meja. Saya hidang atas meja, dia kata kat saya, "Mai makan sekali." Tanpa saya berkata apa-apa, tanpa saya bertanya sepatah sekalipun apa-apa kepada dia, saya makan. Saya makan. Tanpa saya sebut apa-apa pun, sepatah perkataan saya tak sebut. Dia panggil saya makan, saya duduk, saya pergi ambil pinggan dan saya makan. Sedangkan saya tahu waktu tu saya sedang berpuasa. Saya tak tahu kenapa ustaz. Bukan setakat itulah, banyak. Rupa-rupanya akhirnya ada satu orang perempuan datang jumpa dia. Satu orang perempuan datang jumpa dia, rupanya perempuan itu isteri pertama kepada si lelaki itu tadi. Perempuan tu adalah isteri pertama. Dia datang jumpa saya, ni isteri kedua. Jadi bila datang isteri pertama tu menceritakan semua cerita benda yang sama seperti mana yang dialami oleh isteri kedua. Dan kata isteri pertama, dia kata, kalau awak nak tahu, suami kita ni mengamalkan ilmu pengasih. Jadi dia ni tak puas hati. Dia balik di rumah, dia cari selongkar habis semua almari dan sebagainya, nak cari jumpa tak barang tu. Tak jumpa-jumpa barang. Tak jumpa. Akhirnya dia minta kepada Allah sungguh-sungguh. Sebab apa? Dia memang selalu ditundukkan. Dia nak cakap apa dengan suami pun tak jadi. Tak jadi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa dia waktu ketika mana dia naik kereta. Dia naik kereta suami dia. Okey, waktu tu suami dia tak ada. Dia naik kereta suami dia. Rupa-rupanya benda tu duduk di bawah kerusi penumpang sebelah kiri tu. Belah depan, kerusi penumpang belah depan tu, belah kiri tu, dia jumpa dekat bawah seat tu. Dia jumpa kat bawah seat. Dia pegang-pegang, rupanya memang betul minyak tu ada. Dan dia kata, ustaz, dan kali kedua lepas saya jumpa tu, saya jumpa satu lagi dekat dalam rumah belakang pintu. Tu selama ni saya tak jumpa. Lepas saya jumpa yang pertama, yang kedua saya jumpa. Dia datang jumpa saya, dia kata yang kedua yang kat rumah tu dia dah buang. Dia simpan yang dalam kereta tu, dia simpan. Kemudian bila dia simpan, dia datang bawa jumpa saya dan ditunjukkan dekat saya. Saya tanya, nak balik tak? Dia kata, saya tak nak lah ustaz, ni ilmu pengasih. Jadi saya pun ambil. Saya ambil, saya tak kasih ke orang pun. Sebab apa? Sebab hukum jahat haram. Jadi apa kita buat? Kita buang ke dalam sungai. Kita buang terus ke dalam sungai minyak tu. Supaya orang lain pun tak boleh guna, siapa-siapa pun tak boleh ambil. Kita buang dalam keadaan kita kena buka dia punya penutup. Biarkan benda tu mengalir di dalam air tanpa ada saki-baki pun yang tertinggal. Jadi itu salah satu daripada kes yang saya dapat. Sampai dia cerita kat saya, ustaz, ni kes ni dah berlalu lama dah. Sampai saya nak cerita dekat ustaz ni, suami saya ni sampai dah ada isteri ketiga dah sekarang. Dengan apa? Dia menggunakan ilmu pengasih ya. Dia kasihkan orang dengan menggunakan ilmu. Itu satu kes. Saya pernah berjumpa satu lagi kes, satu orang makcik datang jumpa saya.
kat pusat rawatan tahun lepas 2023. Cuma bulan saya tak ingat. Datang jumpa saya, dia datang seorang. Saya rawat-rawat, saya kata, makcik punya gangguan ni teruk dan kuat. Saya kata selalu kena gangguan dekat rumah. Dia kata, ustaz, memang benda ni ada dekat rumah. Saya kata, macam mana makcik tahu benda ni ada dekat rumah? Ustaz, saya ni dah puas dah. Saya selalu kena gangguan dekat rumah. Saya cerita pada ustaz, untuk makluman ustaz, suami saya ni adalah seorang pengamal ilmu hitam, dia kata. Bekas suami saya dah meninggal dah. Dia ni adalah pengamal ilmu hitam, suami saya. Dan untuk pengetahuan ustaz pun, dan saya rasalah memang betul benda tu jadi. Saya ni, suami saya tu adalah suami kedua. Saya pernah berkahwin, suami pertama saya meninggal dunia. Suami pertama saya meninggal dunia, kemudian saya hidup sendiri. Hidup sendiri maksudnya saya tidak berkahwin lepas daripada tu. Ada anak apa semua. Kemudian ustaz, takdirlah Allah Subhanahu Wa Taala mungkin benda terjadi kepada saya. Dia kata suami saya ni, bekas suami saya ni yang meninggal ni, dia masuk meminang saya. Ada orang lain masuk pinang saya, semua saya tolak. Tapi dia seorang masuk pinang saya terima. Sedangkan saya tak suka dia ustaz. Memang tak suka dia. Tetapi saya terima pinangan dia. Dan saya boleh tahu dan saya rasa memang dia menggunakan ilmu yang tak betul untuk mendapatkan saya. Dia kata, saya hidup dengan dia selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun lah ustaz, saya hidup dalam keadaan merana, dia kata. Saya ni sering sakit duduk di rumah, sakit. Dan saya sering kali mendengar semua apa yang dia cakap. Suami saya tak solat ustaz. Suami saya tak solat. Saya tak boleh tegur dia. Memang tak terlintas dalam mulut saya ni, tak terkeluar daripada mulut saya yang saya nak tegur. Sedangkan benda tu saya tahu benda tu adalah salah. Tapi saya tak boleh nak cakap. Ni. Apabila dia ditundukkan dengan ni, ilmu penunduk ni. Apabila satu orang manusia, dia pergi mendapatkan bantuan daripada jin untuk mendapatkan ilmu pengasih atau ilmu penunduk. Dia ni. Dan dia kata, ustaz, selama saya berada di rumah, saya tak boleh keluar rumah. Kalau saya keluar rumah, saya sakit. Saya keluar daripada pagar rumah, saya jatuh sakit ustaz. Sebab suami saya tak bagi saya keluar rumah. Dia buat ke saya ni, bagi saya duduk dalam rumah saja, tak boleh keluar rumah. Ni. Sampai lepas daripada suami saya meninggal ustaz, barulah benda ni kurang sikit. Tetapi sampai sekarang, saya duduk di rumah tu, saya masih mengalami gangguan. Dan badan saya sering kali sakit. Teruk kita cek dia ni, sihir yang lama dan kuat. Sebab kerana apa? Ditundukkan dan dikasihkan oleh suami sendiri. Na'udzubillah. Ini salah satu daripada kes yang berlaku kepada seorang pesakit saya. Dia tu duduk di Negeri Sembilan. Okay, datang daripada Negeri Sembilan buat rawatan dekat sini. Kemudian saya kata, dekat Negeri Sembilan tak ada ke? Dia kata, ustaz, ada tapi entahlah. Dia kata, kadang saya pergi tak jadi apa pun. Kemudian ada kadang-kadang tu saya rasa berat sangat saya nak pergi berubat. Ini saya gagahkan juga ustaz. Saya telefon anak saya, tolong bawa saya pergi berubat. Di sini, saya datang sini. Sampai saya kata makcik kena berubat sungguh-sungguh. Kena berubat. Berubat ni kalau boleh setiap minggu kena berubat. Sebab apa? Gangguan ni tidak boleh dibiarkan. Dia kata, ustaz, rumah saya tu macam-macam benda ada ustaz. Macam-macam benda. Saya tak tahulah. Dan kadang-kadang saya nak keluar, nak pindah keluar pun tak boleh, saya rasa. Saya rasa macam saya dah terperangkap duduk dalam rumah tu. Tu. Kes yang berlaku salah satu. Kerana apa? Adanya daripada kalangan manusia yang meminta pertolongan daripada bangsa jin semata-mata untuk memuaskan nafsu mereka semata-mata. Okey. Kemudian disebutkan dekat sini, tak kala jin melihat manusia meminta pertolongan kepada mereka dengan perasaan takut. Kadang-kadang manusia ni pergi minta ni dalam perasaan takut, lalu jin ini menjadikan mereka lebih takut daripada biasa. Tu kadang-kadang bila nak jadi terkantoi, takut sangat-sangat. Kita biasa tengok kan cerita movie.
Orang ni pergi minta tolong, tiba-tiba benda tu patah balik. Betul tak? Yang kawan ni pergi berubat, benda tu patah balik. Patah balik, tiba-tiba dia nampak kelibat dekat dalam rumah. Dia nampak hantu ni dekat rumah. Dia nampak dekat situ. Nak tidur tak boleh. Pejam-pejam mata, celik-celik duduk depan mata dia. Dia jadi takut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab jin ni lah yang membuatkan mereka menjadi lebih takut daripada biasa. Kemudian disebut dekat sini, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Qatadah. Maka jin-jin menambah dosa dan kesalahan bagi mereka, sehingga jin semakin berani kepada mereka. Asal jin ni takut dengan manusia. Asal takut. Tapi sebab kerana kita yang takut jumpa jin ni jadi berani. Asalnya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila manusia pergi meminta bantuan kepada jin, jin menjadi semakin kuat. Dia kata, bagus, mereka main minta tolong dekat aku, jadi aku buat. Sebab jin ada kemampuan. Jin ada kemampuan tu. Jin boleh bergerak dengan laju. Jin boleh mengangkat satu benda yang berat. Jin boleh memindahkan satu tempat. Jin boleh melakukan satu benda yang mungkin manusia tak boleh buat. Mungkin ada daripada kalangan manusia tak boleh buat benda tu, jin boleh buat. Jadi bila kita pergi minta tolong benda tu, jin boleh buat. Jadi jin itu semakin berani dan semakin kuat. Lalu sehinggalah daripada kalangan mereka ni semakin berani dengan manusia, sehingga membuatkan diri manusia itu lari akidahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula ambil sikit, kemudian daripada sikit jin ni suruh buat lagi banyak supaya iktiqad kita, akidah kita sudah lari daripada pegangan agama Islam, yang mana kita lari daripada pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang berlaku. Tu yang ramai kadang-kadang dia mengamalkan satu ilmu. Kita tengok kan, kita biasa dengar orang yang mengamalkan satu ilmu, dia ni tak solat. Tak boleh solat. Kalau dia solat jadi panas. Dia jadi panas. Dia ada cerita ada satu cerita yang mana seorang pesakit saya datang jumpa saya. Dia kata kawan dia ni ada mengamal. Dia ni ada amal. Dia ada ambil satu ilmu. Dia kata, ustaz, kawan saya ni dia tak boleh masuk masjid. Dia kata sebab kerana dia pergi ambil ilmu ni dengan satu orang, ilmu ni, lalu dia mengamalkan ilmu ni, dia tak boleh masuk masjid. Dia kata kalau dia masuk masjid, kawan saya ni, badan dia akan jadi panas. Panas ni sampai ke pipi ni jadi panas, nak merah dah. Dia tak boleh masuk surau masjid, tak boleh masuk, ustaz. Dia memang tak boleh masuk. Dan dia memang tak solat. Apatah lagi nak pergi sembahyang Jumaat, semua tak boleh. Dia cerita kat saya. Jadi apabila dia masuk saja masjid dan surau, dia akan jadi panas. Sebab apa? Dia ambil satu benda yang dilarang, duduk dalam badan. Kan benda ni nak tolong dia buat kerja semua. Tapi dia lupa apabila dia mengambil satu perkara yang haram, lalu perkara itu menjadikan dia semakin jauh daripada Allah. Bila dia nak solat, ibadat, semua tak boleh. Sebab kenapa? Benda tu tidak dibuang daripada tubuh badan dia. Ada kes yang orang cerita sampai pergi umrah tak boleh buat. Tak boleh. Pergi nak pergi buat umrah, panas, tak boleh masuk Masjidil Haram. Ada kes. Kerana apa? Ada benda yang tertentu, benda larangan dalam tubuh badan yang mesti dikeluarkan. Sebab kenapa? Dia sendiri yang pergi mengambilnya. Saya pernah cerita juga, ada satu kisah seorang artis datang jumpa saya. Ini artis, tak nak sebut nama lah. Alhamdulillah dah kembali pada jalan Allah SWT. Alhamdulillah dah kembali jalan Allah Ta'ala. Bagus dia. Dia pernah datang jumpa saya. Dia kena gangguan dekat set penggambaran. Kena gangguan. Kemudian datang pusat rawatan saya malam tu juga. Lepas kena ganggu, datang malam tu juga untuk berubat. Datang, saya pun tak tahu yang call saya tu siapa dia. Datang, macam kenal kata. Tengok-tengok, kita pun buat macam biasa lah kan. Buat apa kita nak tengok artis, kita nak pergi bergambar sangat? Tak ada lah, tak minta gambar pun. Panggil duduk dalam, saya kata kenapa? Dia cerita dia kena gangguan kat set penggambaran apa semua. Kemudian saya baca ruqyah. Baca ruqyah. Kemudian saya tanya dia,
ada ambil apa-apa benda tak? Saya tanya. Saya tanya, ada ambil apa-apa benda tak? Kemudian dia kata, ada Ustaz. Saya kata, ambil apa? Dia pun cerita. Dia kata, saya bersama dengan lagi 3 orang kawan saya. Kami 4 orang. Kami pernah pergi jumpa dengan satu pakcik, dia kata. Kami pergi jumpa pakcik tu lah. Yalah, saya ni artis, kawan-kawan saya ni pun kata dekat saya, pergilah ambil perlindungan apa-apa kan. Kita ni dah lah orang kenal dan sebagainya. Kan, macam-macam sekali orang nak buat benda tak elok pada kita. Jadi pakcik tu pun bagilah kepada saya ni buku 5. 2 orang yang pergi tu Ustaz, 2 orang yang ambil. Kami pergi 4 orang, 2 orang yang ambil. Saya ambil dengan seorang kawan saya ambil. Dia bagi buku 5. Buku 5 tu dekat saya dengan kawan saya. Saya pun ambil, bawa balik. Okey, saya simpan buku 5 tu Ustaz dalam dashboard kereta. Dalam dashboard kereta. Dia simpan buku 5 tu. Saya pun buat tak tahu, saya lupakan dah. Benda tu saya simpan, tak kacau, tak buat apa pun. Sampailah satu hari Ustaz, saya accident, dia kata. Saya accident. Waktu saya accident tu, saya keluar tu dalam keadaan nak marah dia. Marah ni, memang sungguh nak marah. Dan waktu saya keluar daripada kereta tu Ustaz, tak semena-mena buku 5 tu duduk kat tangan, dia kata. Buku 5 tu duduk kat tangan dah. Saya tak pergi buka dashboard, pergi ambil. Saya dah keluar daripada kereta, saya marah tu, tiba-tiba dekat tangan saya tu dah ada buku 5 tu. Dia kata pelik, macam mana tiba-tiba boleh ada. Dan dia kata, Ustaz, benda ni jadi dekat saya dah 2 kali. Dah 2 kali jadi. Tak semena-mena buku 5 tu duduk kat tangan waktu saya tengah marah. Jadi saya kata ada benda ni something wrong. Jadi saya tanya dekat dia, buku 5 tu masih ada? Dia kata masih ada. Saya kata sekejap lagi pergi ambil buku 5 tu. Okey, pergi mana-mana sungai, pergi buang dekat sungai benda tu. Saya kata. Kemudian dia kata, okey Ustaz, nanti saya buat. Yang kawan saya macam mana? Ikut dia lah. Kalau dia nak buang-buang, tu kena kerelaan diri. Bukannya kita dipaksa, kita tak rela benda tu. Tak boleh. Kita kena kerelaan. Sebab apa? Bila kita dengan datang dengan kerelaan, bermaksud pada ketika itu kita sendiri yang tidak mahu kepada benda tu. Jadi lepas daripada dia buang tu, dia pun tak datang jumpa saya dah. Alhamdulillah, nampak perubahan sampai hari ni. Memang nampak banyak perubahan lah. Dah kembali jalan Allah SWT, dah jadi artis yang berhijrah. Nampak baik, alhamdulillah, memang bagus. Saya puji dia banyak benda. Ni salah satu daripada kes yang berlaku. Jadi jangan kita menganggap satu benda kita nak ambil suka-suka, kita rasa seronok. Ada satu pesakit saya juga datang jumpa saya ni. Dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ni ada saka, dia kata. Okey, tapi saya dah buang, dia kata. Saya dah buang. Dia ni perempuan umur 36, 37 macam tu lah, 30-an. Dia ni ibu tunggal. Datang jumpa saya, dia kata dia ni ada saka. Kemudian dia kata dia dah rawat, dah buang dah saka ni, tak ada dah. Okey. Lepas tu dia cerita dekat saya yang dia ni ada kelebihan. Saya kata, kelebihan apa Ustaz? Saya boleh berubat orang. Dan saya dapat ni daripada waktu saya pergi buat umrah di Mekah. Saya dapat satu mimpi, kemudian lepas daripada tu saya boleh berubat Ustaz. Saya boleh ubat orang. Dan Ustaz, untuk pengetahuan Ustaz pun, saya pun boleh panggil jin, dia kata. Boleh panggil jin, macam mana? Dia kata, Ustaz nak tengok lah saya panggil. Saya panggil sekarang. Lepas Ustaz tunggu, saya panggil sekarang. Okey, kejap lagi dia masuk dalam badan saya. Ustaz tunggu, saya nak panggil ni. Saya kata, akak tak perlu panggil pun jin, dia kata. Tak perlu panggil pun, saya tak nak tengok pun jin tu. Dan saya tak nak tahu pun jin tu siapa, tak pernah. Cuma saya nak beritahu satu benda, saya kata, akak, dalam tubuh badan akak ada saka, saya kata. Dia kata kat saya, Ustaz, saya dah rawat saka, saya dah buang. Saya kata, akak tak buang. Dia kata, kenapa pula Ustaz? Sebab akak sendiri mengiyakan benda tu dalam tubuh badan. Dia kata, kalau orang dah buang, semestinya dia tak mau saka tu. Tapi kenapa akak panggil? Kenapa akak boleh buat macam-macam yang akak mengiyakan ilmu tu akak dapat daripada mimpi? Sedangkan tak ada orang dapat ilmu daripada mimpi. Saya berubat pun saya kena belajar. Saya tak ada dapat daripada mimpi. Saya kata, salah akak apabila akak menganggap bahawa akak minta benda tu masih ada.
Kita cakap kita buang, tetapi dalam hati kita, jauh daripada dalam hati kita ni, kita mengiyakan kehadiran dia. Kita nak dia ada dengan kita. Sebab apa? Bila dia ada dengan kita, kita ada kelebihan. Kita boleh berubah orang, kita boleh tahu benda yang bakal berlaku. Saya kata, Kak, jangan buang semua benda tu. Jangan kita mengiyakan. Jangan. Saya rawat-rawat, saya kata sungguh ada. Lepas pada tu tak datang dah jumpa. Tak datang. Tak tahulah sebab dia nak simpan ke apa, tak tahu. Tetapi inilah salah faham yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Apabila ramai daripada kalangan manusia, apatah lagi orang Islam, mereka suka meminta pertolongan dan perlindungan daripada puak-puak jin. Okay. As-Suddi berkata, ketika seseorang yang keluar bersama keluarganya tiba di suatu tempat dan kemudiannya berhenti di situ, lantas dia berkata, saya berlindung kepada penguasa lembah ini daripada kalangan jin, supaya saya, harta, anak atau binatang peliharaan saya tidak diganggu. Qatadah berkata, jika manusia meminta perlindungan kepada selain daripada Allah, nescaya jin akan menambah dosa dan kesalahan mereka. Bermaksud apa? Barang siapa yang meminta bantuan daripada jin, sesungguhnya jin akan terus menyesatkan mereka. Jadi kita jangan duk pergi minta tolong. Okay? Nak pergi masuk hutan, nak pergi mana, tak payah minta tolong daripada jin pun. Sebab apa? Sebab kita ada Allah. Minta sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk ke hutan, kita nak pergi mana-mana tempat yang yang kita rasa macam seram dan sebagainya, baca sahaja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, masuk. Sebab apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada syaitan yang direjam. Kita minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada jin. Jangan kita duk pergi baca, ada orang bagi satu ilmu, baca ni benda ni, kita baca pun macam pelik ni. Ni macam ada bahasa Melayu tapi duk tunggang terbalik dia punya percakapan. Tak perlu. Tak perlu pun, tidak ada. Okey, sekadar kita membaca auzubillahi minasyaitonirrahim, kita baca ayat Quran, insya-Allah masuk, Allah akan lindung kita. Tak perlu kita minta, kerana apa? Jin akan terus menyesatkan kita daripada hari ke hari, daripada masa ke semasa, hingga saat ke saat. Mereka akan terus tetap untuk menyesatkan manusia ini. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sampai sini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Okey, pengajian kita pada tengah hari ini, janganlah sesekali kita meminta perlindungan dan pertolongan kepada bangsa jin daripada apa sudut. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, istastaghisu rabbakum fastajaba lakum. Mintalah pertolongan kepada aku, nescaya aku akan memakbulkan. Minta pada Allah, Allah akan makbulkan doa kita. Okey, yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.